Assalamualaikum semua. Semoga Anda semua berada dalam keadaan sihat dan tenang hari ini. Hari ini, mari kita renungkan bersama tentang sesuatu yang sangat dekat di hati kita, Al-Quran Al-Karim, kitab suci yang menjadi panduan hidup umat Islam di seluruh dunia. Al-Quran bukan sekadar buku undang-undang atau koleksi cerita lama. Ia adalah hasil kerja yang luar biasa, mukjizat agung yang Allah turunkan untuk manusia, dan kekal relevan hingga ke akhir zaman. Keistimewaannya terletak pada mesej yang dibawa, cara ia disusun, dan keajaiban yang tersembunyi di dalamnya. Simetri, keseimbangan, dan susunan ayat yang sangat indah dan penuh makna. Setiap surah, ayat, dan huruf dalam Al-Quran disusun dengan penuh hikmah dan ketelitian. Bukan secara rawak atau kebetulan, ada rahasia, pelajaran, dan hikmah yang mendalam di sebalik setiap susunan dan perkataan yang dipilih oleh Allah. Susunan Al-Quran ibarat lautan yang luas. Semakin kita menyelam, semakin banyak permata ilmu dan keindahan yang kita temui di dasarnya. Keajaiban matematik, keindahan bahasa Arab yang tiada tandingan, dan keseimbangan jiwa yang ditawarkan oleh Al-Quran, semua ini menguatkan iman dan keyakinan kita sebagai hamba Allah. Bila kita benar-benar memahami kehebatan dan keunikan Al-Quran, keyakinan kita terhadap kebenaran mesejnya akan semakin bertambah dan kukuh. Jadi, marilah kita bersama-sama meneroka keindahan dan keajaiban susunan Al-Quran, bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk diteroka dan difahami, seperti kita menjelajah alam yang penuh misteri dan keajaiban. Jom kita mulakan perjalanan ini dengan hati yang terbuka, penuh rasa ingin tahu, dan semangat untuk mendalami mukjizat agung ini bersama-sama. Dalam Al-Quran, Allah menggunakan perkataan yang sangat tepat, nisfu, wusatan, dan kamilatun. Setiap satu membawa makna yang mendalam dan menjadi kunci untuk memahami susunan serta mesej Al-Quran secara keseluruhan. Tiga perkataan ini bukan sekadar istilah, tetapi asas kepada struktur dan ajaran Al-Quran. Ia membentuk cara kita melihat kehidupan, ibadah, dan hubungan sesama manusia. Nisfu bermaksud separuh, disebut dalam surah Al-Muzammil. Ia merujuk kepada keseimbangan dalam hidup. Allah mengingatkan kita supaya tidak terlalu condong kepada satu aspek sahaja, tetapi sentiasa mencari titik tengah dalam segala urusan. Nisfu mengajar kita untuk seimbang antara dunia dan akhirat, antara kerja dan ibadah, antara tanggung jawab duniawi dan rohani. Dengan keseimbangan, hidup menjadi lebih harmoni dan bermakna. Wusatan pula bermaksud pertengahan atau adil. Dalam surah Al-Baqarah, umat Islam dipanggil ummatan wasatan, yaitu umat yang seimbang dan adil dalam segala tindakan. Prinsip wusatan menolak sikap melampau atau keterlaluan. Ia menekankan keadilan, kesederhanaan, dan keseimbangan dalam masyarakat serta dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Umat Islam diajar untuk sentiasa berlaku adil, tidak berat sebelah, dan menjaga keharmonian. Kamilatun bermaksud sempurna atau lengkap, disebut dalam konteks menyempurnakan ibadah dan amalan. Ia mengingatkan kita untuk sentiasa berusaha memperbaiki diri dan mencapai kesempurnaan dalam setiap aspek kehidupan. Al-Quran adalah kitab yang sempurna, tiada kekurangan, tiada percanggahan. Setiap ayat, setiap huruf disusun dengan hikmah dan penuh makna. Setiap bahagian dari mesej hingga susunan nombor menunjukkan kesempurnaan ciptaan Tuhan. Tiada satu pun yang sia-sia, semuanya saling melengkapi. Tiga perkataan ini, nisfu, wusatan, dan kamilatun, menjadi asas kepada susunan, ajaran, dan keindahan Al-Quran. Ia mengajar kita untuk hidup seimbang, berlaku adil, dan sentiasa berusaha menjadi insan yang sempurna. Inilah rahasia keindahan dan keagungan Al-Quran yang patut kita hayati setiap hari. Mari kita fahami dan dalami maksudnya, agar hidup kita sentiasa terpandu oleh cahaya Al-Quran. Mari kita lihat bagaimana konsep nisfu, wusatan, dan kamilatun boleh kita gunakan dalam kehidupan seharian. Tiga istilah ini bukan sekadar istilah Arab, tetapi membawa makna yang sangat mendalam dalam membentuk cara kita berfikir, bertindak, dan menjalani hidup. Nisfu bermaksud separuh, seperti separuh malam yang digunakan untuk ibadah, manakala separuh lagi untuk rehat. Ini adalah cara terbaik untuk menyeimbangkan masa antara keperluan rohani dan jasmani. Dengan membahagikan waktu, kita dapat menjaga kesihatan, tetapi tetap memberi ruang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wusatan pula bermaksud pertengahan, umat yang adil dan seimbang dalam segala hal, tidak melampau dalam beragama, tidak juga terlalu longgar. Umat Islam diajar untuk sentiasa mencari titik tengah, supaya tidak terjebak dalam ekstremisme atau kelalaian. Al-Quran sendiri adalah contoh wusatan.
Mesejnya penuh keadilan, hukumnya seimbang, dan setiap ayatnya mengajar kita untuk berlaku adil kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kamilatun bermaksud sempurna dalam amalan. Setiap solat, kerja, dan ibadah dilakukan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Kesempurnaan ini bukan hanya pada hasil, tetapi juga pada niat dan usaha yang kita curahkan. Kesempurnaan ini juga dapat dilihat pada susunan nombor dalam Al-Quran. Setiap angka dan urutan mempunyai maksud yang mendalam, menunjukkan keindahan dan keajaiban wahyu Allah. 3 konsep ini bukan sekadar perkataan, tetapi panduan hidup yang membentuk pribadi, keluarga, dan masyarakat. Ia mengajar kita untuk sentiasa mencari keseimbangan, keadilan, dan kesempurnaan dalam setiap aspek kehidupan. Nisfu untuk keseimbangan diri, wusatan untuk membina masyarakat yang harmoni, dan kamilatun untuk mencapai kesempurnaan dalam amalan harian. Apabila kita mengamalkan ketiga-tiga prinsip ini, hidup menjadi lebih seimbang, adil, dan sentiasa diberkati Allah. Setiap hari terasa lebih bermakna dan penuh ketenangan. Prinsip-prinsip ini meniru keindahan susunan Al-Quran dalam kehidupan kita, menjadikan setiap langkah lebih teratur dan harmoni. Inilah rahsia kekuatan umat Islam. Jadikan ia panduan harian, dan Anda akan dapati hidup lebih bermakna, penuh hikmah, dan sentiasa dalam lindungan Allah. Keajaiban Al-Quran juga ada pada keindahan bahasanya. Salah satu ciri utama ialah simetri, susunan macam cermin dalam ayat dan surah. Contohnya, ayat kursi, tema di awal diulang di akhir, mesej utama di tengah. Susunan ini kuatkan maksud dan mudahkan kita hafal. Selain itu, Al-Quran banyak guna aliterasi dan asonansi, pengulangan bunyi yang hasilkan irama yang cantik. Surah Al-Ikhlas contohnya, pengulangan bunyi di hujung ayat mudahkan kita ingat dan beri kesan yang mendalam. Keindahan bunyi ini tenangkan jiwa, walaupun kita tak faham bahasa Arab. Masa zaman Nabi, orang Arab kagum sebab Al-Quran lebih hebat dari syair terbaik mereka. Simetri, aliterasi, dan keindahan bahasa adalah mukjizat Al-Quran yang memukau sampai hari ini. Ia ajak kita bukan sekadar baca, tapi rasa keindahan melodinya. Inilah keunikan Al-Quran. Mari kita sentuh tentang huruf muqatta'at, huruf misteri di awal beberapa surah macam Alif Lam Mim Kaf dan Nun. Maksudnya, hanya Allah yang tahu, tapi ia jadi cabaran kepada manusia, cuba hasilkan surah macam itu. Huruf-huruf ini ada kaitan rapat dengan tema surah dan susunan nombornya. Contohnya, surah Kaf bermula dengan Kaf, dan huruf Kaf diulang mim 7 kali, 19 × 3. Corak matematik ini mustahil kebetulan, ia buktikan susunan dari Tuhan. Huruf muqatta'at tambah misteri dan keindahan Al-Quran. Ia ajar kita merendah diri, ada ilmu yang hanya Allah yang tahu. Misteri ini kuatkan iman dan galakkan kita terus mengkaji. Wahyu pertama di Gua Hira, Iqra, tanda permulaan Islam dengan ilmu. Islam bermula dengan arahan membaca, bukan berperang atau beribadah saja. Ilmu dan iman mesti seiring. Ilmu tanpa iman buat kita sombong, iman tanpa ilmu buat kita jahil. Surah Al-Qalam tekankan pentingnya tulisan. Surah Al-Muzammil tekankan kekuatan rohani melalui ibadah malam. 3 surah awal ini, Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, bina asas yang kuat ilmu, akhlak, dan ibadah. Inilah dasar keseimbangan, keadilan, dan kesempurnaan dalam Islam. Al-Quran bukan kumpulan wahyu yang suka-suka, tapi perancangan Tuhan yang sangat teliti. Setiap surah saling melengkapi, bina susunan yang harmoni. Prinsip ini bentuk identiti Muslim sejati. Inilah kekuatan ajaran Islam. Keajaiban nombor dalam Al-Quran sangat menakjubkan. Nombor 19 disebut dalam surah Al-Mudaththir, dan jadi asas sistem matematik Al-Quran. Jumlah surah, 11 ayat, adalah 19 manam. Basmalah ada 19 huruf. Contoh lain, huruf Kaf diulang 57 kali dalam surah Kaf, 19 ayat 3. Keseimbangan juga jelas dalam pengulangan perkataan dunia dan akhirat. Syaitan dan malaikat, lelaki dan perempuan, semuanya seimbang. Mustahil ini berlaku kebetulan dalam kitab setebal 600 muka surat. Setiap huruf dan perkataan ada di tempat yang betul. Kalau satu huruf berubah, sistem matematik ini akan rosak. Keajaiban nombor ini kuatkan keyakinan bahwa Al-Quran terpelihara. Ia bukan untuk taksub pada nombor, tapi sebagai bukti kehebatan Al-Quran. Ia ajak kita berfikir dan mengkaji. Al-Quran adalah mukjizat yang kekal. Subhanallah. Keindahan susunan Al-Quran berdiri atas 5 tiang utama, kesempurnaan, simetri, keindahan, harmoni, dan kohesi.
Kesempurnaan, Al-Quran lengkap dari semua segi, tak ada cacat celah. Simetri, susunan ayat, pengulangan perkataan, dan pembahagian surah yang seimbang. Keindahan, bahasa yang puitis, irama yang merdu, susunan kata yang memukau. Harmoni, walaupun diturunkan sedikit-sedikit, semua ayat dan surah saling melengkapi. Kohesi, tak ada yang bercanggah, semuanya terikat dalam satu jaringan yang padu. 5 tiang ini buktikan Al-Quran adalah mukjizat yang tiada tandingan. Ia panduan lengkap untuk manusia sampai hari kiamat. Setiap bahagian saling menguatkan, bina susunan yang hebat. Inilah bukti ia datang dari Allah yang maha sempurna. Al-Quran adalah hasil kerja yang hebat yang kekal. Ia tenangkan jiwa dan beri semangat. Jadikan ia panduan hidup. Subhanallah, setelah kita tengok keajaiban susunan Al-Quran, satu perkara jelas. Al-Quran adalah lautan mukjizat yang tak ada habisnya. Lagi kita kaji, lagi kita kagum dan sedar akan kebesaran Allah. Susunan Al-Quran yang seimbang dan sempurna tunjukkan ajaran Islam, agama yang adil, lengkap dan harmoni. Keindahan ini sepatutnya galakkan kita untuk amalkan Al-Quran, bukan sekadar membacanya. Dekatilah Al-Quran dengan kasih sayang dan rasa ingin tahu. Teroka keajaibannya, fahami maksudnya, dan amalkan ajarannya. Jadikan Al-Quran kawan dan sumber petunjuk harian. Semoga hidup kita sentiasa diberkati dan dipenuhi cahaya petunjuknya. Meneroka keajaiban Al-Quran, nisfu, wusatan, kamilatun dan simetri numerik. Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi karya agung yang penuh dengan keajaiban. Strukturnya yang sempurna, simetri, keindahan, harmoni, dan kohesi menjadikannya unik. Dalam catatan ini, kita akan menyelami 3 istilah penting, nisfu, wusatan seimbang, dan kamilatun lengkap, serta hubungannya dengan surah Muqatta'at, wahyu awal, dan pola nombor seperti 2-7-7 dan 7-20. Kita juga akan melihat bagaimana elemen-elemen ini menunjukkan ijaz keajaiban literatur Al-Quran. Mari kita mulakan perjalanan ini. 1. Nisfu, keseimbangan dalam ibadah. Surah Al-Muzammil, wahyu ketiga dalam Al-Quran, memperkenalkan istilah nisfahu. Ayat ini berbunyi, nisfahu au inqus minhu qalilan, separuh daripadanya atau kurangkan sedikit daripadanya. Istilah nisfahu, dari akar NSF, saf, bermaksud separuh malam, merujuk kepada solat tahajud. Menurut tafsir Ibn Kathir, ayat ini mengarahkan Nabi Muhammad SAW untuk beribadah separuh malam, tetapi dengan flexibility, kurang atau lebih sedikit, menunjukkan keseimbangan iktisad antara ibadah dan rehat. Analisis mendalam linguistik, nisfahu mempunyai 4 huruf nasfafah. Struktur ayatnya adalah triad, separuh, nisfahu, kurangkan, dan tambah. Ayat 4, zid alaihi, mencipta simetri linguistik. Aliterasi, unkus, menambah keindahan. Tematik, keseimbangan ini selari dengan surah 25-62, yang menggalakkan umat Islam mengelakkan pemborosan atau kekedutan. Menurut Al-Tabari, ayat ini diturunkan untuk menyokong Nabi dalam fase awal dakwah. Numerik, surah 73 mempunyai 20 ayat, boleh dibahagi separuh 10 plus 10, mencerminkan nisfu. 73 20 plus 20 ayat, 2 plus 3 plus 2 plus 0 was 12, selari dengan pola 2-3 2 plus D plus 7 12. Selain itu, 2 plus D was 10, 10 were 5, nombor tengah. Nombor 3 separuh 2/4, surah Al-Mudaththir menunjukkan simetri dengan surah pasangannya. Struktur, ayat pendek, 5 perkataan, mencipta irama seimbang. Sebagai wahyu ketiga, ia menetapkan asas keseimbangan rohani. Kontekstual, diturunkan di Mekah, ayat ini membantu Nabi menghadapi cabaran dakwah dengan panduan praktikal. 1. Wusatan, umat yang adil dan seimbang, surah Al-Baqarah 2:3, diturunkan di Madinah, memperkenalkan wusatan. Wa kadzalika ja'alnakum umman wasata. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang seimbang. Istilah wusatan dari akar wast, wasat, bermaksud tengah atau adil. Menurut Ibn Kathir, ini merujuk kepada umat Islam sebagai umat sederhana, mengelakkan legalisme berlebihan seperti Yahudi atau asketisme seperti Kristian. Dalam linguistik, wasatan mempunyai 5 huruf. Paralelisme dalam ayat, saksi ke atas manusia, Rasul sebagai saksi, mencipta simetri. Frase umatan wasatan adalah aposisi yang harmoni. Tematik, meluaskan keseimbangan nisfu dari individu ke community, tema keadilan selari dengan surah 5-8. Al-Tabari menyatakan ayat ini diturunkan selepas pertukaran kiblah, menegaskan identiti umat. Numerik, 5 huruf wasatan melambangkan tengah.
Ayat 103 dalam 286 ayat adalah hampir tengah 286 le 243. Rentang 3 hingga 7 keseimbangan menghasilkan median 5. Struktur ayat ini adalah titik pusing dalam Al-Baqarah, menghubungkan perbincangan kiblat dan hukum kontekstual. Diturunkan di Madinah, ia membentuk identiti umat sebagai model keadilan. 1. Kamilatun. Kesempurnaan dalam ibadah surah Al-Baqarah menyebut kamilatun. Tilka asyaratun kamila, itu adalah 10 hari yang lengkap. Istilah ini merujuk kepada puasa 10 hari, 3 semasa haji, 7 selepas pulang bagi yang tidak mampu menyediakan korban. Menurut Ibn Kathir, ini menunjukkan rahmat Allah dengan alternatif yang inklusif. Analisis mendalam linguistik, akar KML, mle, sempurna, kamilatun 6 huruf, ka mle. Frasa tilka asyaratun kamilatun tegas dan tepat. Tematik melambangkan kesempurnaan, selari dengan surah 5, aku sempurnakan agamamu. Ia melengkapkan nisfu dan wusatan dengan ibadah yang sempurna. Numerik, 3 is 7, 10 bekwal mim plus 5, simetri. Kamilatun 6 huruf, nombor sempurna berarti 6. Ayat 196 plus 66, plus 100 plus 6, hubung dengan kesempurnaan. Struktur, bahagian hukum haji, menyokong kohesi dengan wusatan. Kontekstual, diturunkan di Madinah, memudahkan ibadah haji. Sadr, surah Muqatta'at, huruf misterius yang simetri. Surah 68, Nun, 50, of Qaf, dan Divotul Safand, bermula dengan huruf Muqatta'at tunggal. Surah 60, Nun, 52 ayat, tema ilmu. Surah Qawal Quranil Majid, Qaf, demi Al-Quran yang mulia. Bapat 5 ayat, tema kebangkitan. Surah 30, Sa wal Qur'ani dhil dhikr, Sad, demi Al-Quran yang mengandungi peringatan. Lamantul 8 ayat, tema peringatan. Analisis mendalam linguistik, huruf tunggal, ringkas dan misterius menegaskan ijaz al-Tabari. Akar seperti NWin cahaya pengetahuan dan SDD kebenaran, menyokong tema surah. Tematik, ilmu, selari dengan surah 96, kebangkitan, surah limpu dengan nisfus, keseimbangan dunia akhirat. Peringatan, surah 38, dengan wusatan keadilan. Numerik, jumlah ayat, 16 plus 50 plus 56, 156 selari dengan 2-2-3-7-12. Huruf tunggal mencerminkan kesederhanaan nisfu. Struktur, huruf Muqatta'at sebagai pembukaan mencipta simetri. Kontekstual, surah Mekkah menangani cabaran dakwah, selari dengan konteks nisfu. 1. Wahyu awal, asas rohani Al-Quran. 3 surah awal dalam urutan wahyu membentuk asas rohani. Surah Mimat Nalak, wahyu ke-1, 19 ayat. Iqra' bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu, tema ilmu. Surah 1, wahyu ke-5, 7 ayat, doa yang sempurna. Surah 3, wahyu ke-3, 20 ayat, keseimbangan nisfu. Analisis mendalam linguistik, surah 56 menggunakan kata arahan Iqra'. Surah 1 penuh doa yang fasih. Surah 3 dengan irama pendek, semuanya menunjukkan keindahan. Tematik, ilmu, doa seluruh dan keseimbangan diinginkan membentuk asas rohani Nabi menurut Al-Tabari. Numerik, urutan wahyu, san plus sing 52.5, hampir 5. Jumlah ayat, 12 plus 23, simetri. Wahyu 6, nombor sempurna. Struktur, surah pendek 90 kontras dengan surah 73, tetapi bersatu dalam tema ilmu, doa, ibadah. Kontekstual diturunkan di Mekah, menyokong Nabi dalam fasa awal. 1. Pola numerik, 233757, 7320 dan lain-lain. Al-Quran penuh dengan pola nombor yang menakjubkan. 6.1 Pola 37, surah 237, surah 2 Al-Baqarah, 286 ayat, 3 Alif ayat, dan 7 Al-Araf 206 ayat, menghasilkan 2 plus 3 7 12, 1 plus 2 3, selari dengan wahyu ketiga. Jumlah ayat 286 plus 200 plus 2 is molder 2. 6 plus 9 2 is 11, menunjukkan kohesi tematik. Surah ini membincangkan keadilan, iman, dan keseimbangan, selari dengan wusatan dan nisfu. 6 2 7, separuh 11. Surah Al-Quran mempunyai 11 surah, 11 mencerminkan nisfu. Selain itu, 5 7 12, selari dengan 2 3 12. 11 ayat 6 nombor sempurna, hubung dengan kamilatun. 6 3 2 2 surah 73 dengan 20 ayat, surah 73 20 ayat, menghasilkan 2 3 2 couple, 2 plus 3 plus 2 plus 12, selari dengan 2 3 7 2 plus 3 ya was 10, 10 2 ya 5, nombor tengah. 2 plus Noah 2, menghubungkan dengan surah 2 dalam pola 2 3 7. 6 point par, nombor 5, tengah.
Nomor 5 muncul dalam wasatan. Rentang 3 hingga 7, kamilatun, median W5, 1 hingga 9 nisfu, tengah W5. Muka taat, contohnya, 1+4/5 dalam surah 19 dan Bopor 2. 6. Nomor 6, sempurna. Nomor 6 adalah nomor sempurna. 1+2 setia W6, muncul dalam kamilatun huruf. Wahyu 1+2/6. 1 plus semparan 6 dari 112 surah. 6.6, surah 24, 30 dan nomor 40 menyebut alaiha tis'ata asyara, di atasnya 19. Numerik, 90 plus 14 selari dengan nomor tengah. 5. Surah 74, 56 ayat. Surah 73, 20 ayat. 247, 17 selari dengan 23, 77. Menurut Ibn Kathir, nomor ini menegaskan ketepatan ilahi. 1. Keajaiban struktur Al-Quran. Analisis ini menunjukkan 5 sifat struktur Al-Quran. Kesempurnaan, ketepatan nif, wusatan, 5 huruf, kamilatun, dan nomor seperti 6, 7 menegaskan ijaz. Simetri, nomor 5 tengah, 12, 237, 57, 57, dan pembahagian ayat, contohnya 10+10 dalam surah 23, mencerminkan keseimbangan. Keindahan, irama ayat, aliterasi, dan huruf muka ta'at adalah fasih dan menyenangkan. Harmoni, tema keseimbangan, nisfu, keadilan, dan kesempurnaatun bersatu dalam kerangka rohani. Kohesi, hubungan antara surah 73, 23, 96, 168, 50, 38 dan 74, 30 menunjukkan kesatuan wahyu Mekah dan Madinah. Penutup Al-Quran adalah keajaiban yang tidak pernah habis untuk diterokai. Dari nisfu yang mengajar keseimbangan individu, membentuk umat adil, hingga kamilatun yang menyempurnakan ibadah, ditambah dengan huruf muka ta'at wahyu awal, dan pola nomor seperti 237, 47, dan 7320, kita melihat struktur yang sempurna dan harmoni. Nomor 5 dan 6 sempurna menambah lapisan keajaiban, manakala simetri 12 menghubungkan semua elemen. Semoga catatan ini menginspirasi kita untuk menghayati Al-Quran dengan lebih mendalam. Apa pendapat Anda tentang keajaiban ini? Kongsi di ruangan komen, dan mari kita terus belajar. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut, coba baca surah-surah ini dan rasai sendiri keindahannya. Keajaiban struktur Al-Quran, simetri nisfu, wusatan, dan kamilatun Al-Quran bukan sahaja kitab suci, tetapi juga karya agung dengan struktur yang sempurna, simetri, indah, harmoni, dan kohesif. Dalam catatan ini, kita akan menyelami bagaimana 3 istilah penting, nisfu, separuh, wusatan, seimbang, dan kamilatun lengkap, bersama surah muka ta'at dan pola nomor seperti 237 dan 320, menunjukkan keajaiban literatur Al-Quran. Mari kita jelajahi. 1. Nisfu, keseimbangan dalam ibadah. Dalam surah Al-Muzammil, perkataan nisfahu muncul, bermaksud separuh malam untuk sholat tahajud. Istilah ini dari akar ensef, melambangkan keseimbangan, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Surah 73 sebagai wahyu ketiga, mempunyai 20 ayat, yang boleh dibahagikan separuh 10+10, mencerminkan konsep nisfu. Secara angka, surah 73 dengan 20 ayat menghasilkan 2320. Jika kita jumlahkan digitnya, 12 12 yang sama dengan pola 2+3 plus 12 dari surah 2G37. Ini menunjukkan simetri yang menakjubkan. Selain itu, 7+3 10 dan 10 2 nomor tengah yang akan kita lihat lagi. 1. Wusatan, umat yang adil, surah Al-Baqarah 2:4 memperkenalkan wusatan, bermaksud seimbang atau adil, dari akar wasat. Ayat ini memanggil umat Islam sebagai umat tengah, mengelakkan ekstremisme. Menariknya, wusatan mempunyai 5 huruf, melambangkan tengah. Ayat ini, ke-33 daripada 26 ayat, terletak hampir di tengah surah Al-Baqarah 2:9 menegaskan simetri. Keseimbangan ini selari dengan nisfu, tetapi meluaskan konsepnya daripada individu kepada komuniti. Nomor 5 juga muncul dalam rentang 3 hingga 7, di mana 5 adalah median, menghubungkan dengan tema tengah. 1. Kamilatun, kesempurnaan ibadah, surah Al-Baqarah 2:5 menyebut kamilatun bermaksud lengkap, merujuk kepada puasa 10 hari, T+7, bagi yang tidak mampu berkorban semasa haji. Akar KML, Kekmenli melambangkan kesempurnaan, dan kamilatun mempunyai 6 huruf, nomor sempurna, 10+6. Nomor 10, 55 juga mencerminkan simetri, selari dengan nomor tengah, 5. Istilah ini melengkapkan nisfu, keseimbangan individu, dan wusatan, keadilan komuniti, dengan kesempurnaan ibadah, menunjukkan harmoni Al-Quran.
1. Surah Muqatta'at, huruf misterius. Surah 68 Nun dan 13 Sad bermula dengan huruf Muqatta'at tunggal yang ringkas namun penuh misteri. Jumlah ayatnya 16-50 ketika 19-15, selari dengan pola 2-3-2, 2-3-13. Huruf-huruf ini menyokong tema keseimbangan dan kesederhanaan, mirip dengan nisfu, sambil menegaskan ijaz, keajaiban literatur Al-Quran. 2. Wahyu awal, asas rohani surah 96, wahyu ke-1 19 ayat, surah 1, wahyu ke-5 7 ayat, dan surah 23, wahyu ke-3 20 ayat, membentuk asas rohani Al-Quran. Jumlah urutan wahyu, 11 mahan dan ayat 19-26, 46-23 menunjukkan simetri. Lebih menarik, jumlah wahyu awal 11-23-6 adalah nombor sempurna, selari dengan kamilatun. 3. Pola numerik, 2-3-7-52 dan 7-3-20. Pola 2-3-7 merujuk kepada surah 2, 3, dan 7, yang jumlah nombornya, dengan 7-12 dengan 2+2+0, 12. Selain itu, 112 surah Al-Quran dibahagikan separuh, 112 dan 50-12, lagi-lagi selari dengan 2-3-7. Nomor 5, tengah, muncul dalam Usatan, dan rentang 3 sekuding laju, kamilatun. Nomor 6, nomor sempurna, menghubungkan kamilatun dengan kesempurnaan Al-Quran. Surah 74-30, di atasnya 19 juga berkait, dengan 19 plus 11, menyokong nomor tengah 5 dan hubungan dengan Muqatta'at. 1. Keajaiban struktur Al-Quran, kesempurnaan, ketepatan nisfu 4 huruf, wusatan 5, kamilatun 6 huruf, dan nombor seperti 6 dan 12 menunjukkan ijaz. Simetri, nomor 5, tengah, tuah, 7, 7-3-20, dan 57, nisfu sebelumnya mencerminkan keseimbangan. Keindahan, irama ayat dan huruf Muqatta'at adalah fasih. Harmoni, tema keseimbangan, keadilan, dan kesempurnaan bersatu. Kohesi, hubungan antara surah 73, 27, 16, 168, 30 menegaskan kesatuan. Penutup Al-Quran bukan sekadar kitab panduan, tetapi karya seni yang penuh dengan simetri dan keajaiban. Dari nisfu yang mengajar keseimbangan, yang membentuk umat adil, hingga kamilatun yang menyempurnakan ibadah, ditambah dengan pola nombor seperti 2-3-7 dan 7-3-20, kita melihat struktur yang sempurna. Surah Muqatta'at dan wahyu awal menambah lapisan keindahan dan kohesi. Semoga penerokaan ini menginspirasi kita untuk menghayati keajaiban Al-Quran. Apa pendapat Anda? Kongsi pandangan Anda di ruangan komen, dan mari kita terus belajar tentang keindahan Al-Quran. Kertas konsep, struktur Al-Quran melalui nisfu, wusatan dan kamilatun abstrak. Kertas konsep ini mengkaji bagaimana istilah nisfu surah Al-Muzammil, wusatan surah Al-Baqarah 2-4-3, dan kamilatun surah Al-Baqarah 9-9 menggambarkan struktur Al-Quran yang sempurna, simetri, indah, harmoni, dan kohesif. Melalui analisis linguistik, tematik, struktur, numerik, dan kontekstual yang mendalam, kertas ini menunjukkan bahwa istilah-istilah ini merangkumi prinsip utama Al-Quran, yaitu kesederhanaan, iktisad, keadilan, adil, dan kesempurnaan. Kajian ini juga meneroka hubungan antara surah-surah ini, pola angka, dan perspektif tafsir klasik untuk menegakkan ijaz, keajaiban litur Al-Quran. Hasil kajian mengesahkan bahwa istilah-istilah ini membentuk rangkaian tematik yang kohesif, menyokong kesatuan teks Al-Quran dari perspektif individu, komuniti, dan ritual. 1. Pengenalan Al-Quran sebagai wahyu ilahi, terkenal dengan ijaz, keunggulan sastera dan rohani yang tidak dapat ditandingi. Strukturnya yang sempurna merujuk kepada ketepatan bahasa dan keluasan panduan. Simetri merujuk kepada keseimbangan ayat dan tema. Keindahan terletak pada kefasihan retorik. Harmoni tercapai melalui kesatuan tematik. Dan kohesi dicerminkan melalui hubungan antara ayat dan surah. Kertas konsep ini menumpukan pada 3 istilah Arab, nisfu, separuh, wusatan, seimbang, dan kamilatun, lengkap, yang masing-masing terdapat dalam surah 73, surah 2-43, dan surah 2-196. Istilah-istilah ini dihipotesiskan sebagai manifestasi struktur Al-Quran yang holistik, membentuk lengkung tematik yang merangkumi kesederhanaan, keadilan, dan kesempurnaan. Dengan pendekatan yang lebih mendalam dan luas, kertas ini bertujuan untuk membedah dimensi-dimensi ini dengan merujuk kepada tafsir klasik, pola angka, dan konteks sejarah. Sapun satu objektif, menganalisis secara mendalam ketepatan linguistik nisfu, wusatan, dan kamilatun dalam ayat masing-masing.
Meneroka kepentingan tematik istilah-istilah ini dalam mempromosikan kesederhanaan, keadilan, dan kesempurnaan. Menilai peranan struktur istilah-istilah ini dalam mencipta simetri, keindahan, harmoni, dan kohesi. Mengkaji pola angka dan hubungan antara surah untuk menegaskan kesatuan teks. Mensintesis bagaimana istilah-istilah ini mencerminkan struktur Al-Quran yang sempurna dari perspektif Mekah dan Madinah. Saperu skop kajian ini merangkumi surah 23, surah 243, dan surah 296, dengan rujukan kepada ayat-ayat lain untuk kohesi interteks. Pendekatan melibatkan analisis linguistik, tematik, struktur, numerik, dan kontekstual, berasaskan teks Arab, terjemahan, contohnya, Sahih International, Tafsir Klasik, Ibn Kathir, Al-Tabari, dan leksikografi Arab, Lisan al-Arab. Analisis ini mengelakkan spekulasi dan memfokuskan pada bukti teks dan tafsir yang sahih. Metodologi kertas ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menyeluruh, merangkumi, analisis linguistik, mengkaji pilihan perkataan, tata bahasa, dan peranti retorik, contohnya aliterasi paralelisme, menggunakan teks Arab dan transliterasi. Analisis tematik, mengenal pasti makna dan hubungan dengan tema Al-Quran yang lebih luas, disokong oleh tafsir. Analisis struktur, menilai kedudukan ayat, konteks surah, dan hubungan interteks untuk simetri dan kohesi. Analisis numerik, mengkaji pola bilangan, contohnya, bilangan perkataan, huruf, atau rujukan nombor seperti 10, untuk ketepatan matematik. Analisis kontekstual, mempertimbangkan implikasi sejarah, Mekah versus Madinah, dan praktikal termasuk asbab al-nuzul, sebab turunnya ayat, jika berkaitan. Setiap istilah dianalisis secara individu, diikuti dengan sintesis untuk menunjukkan struktur keseluruhan Al-Quran. Analisis 311 Nisfu, surah duplikas splil. Teks Nisfahu awi unkus minhu kalilan. Transliterasi Nisfahu awi unkus minhu kalilan. Terjemahan, separuh daripadanya atau kurangkan sedikit daripadanya. Konteks, surah Al-Muzammil, surah Mekah awal, diturunkan untuk menyokong Nabi Muhammad dalam menghadapi cabaran dakwah. Ayat ini ketika solat malam, tahajud, selama separuh malam atau sedikit kurang lebih keseimbangan antara ibadah dan rehat. 3.1.1 Analisis linguistik. Nisfahu berasal daripada akar nesfef, merujuk kepada separuh atau pembahagian sama. Kata ganti hu merujuk kepada malam, menyebut istilah ini tepat dan spesifik. Struktur ayat adalah triad, separuh daripadanya, kurangkan sedikit, qalilan, dan ayat 4. Tambah kepadanya, zid alaihi. Ini mencipta formula linguistik yang seimbang, titik tengah plus flexibility. Aliterasi, nisfahu unkus, dan vokal menghasilkan harmoni bunyi, ciri kefasihan Al-Quran. Menurut lisan al-Arab, nisf membawa konotasi keadilan dalam pembahagian, menyokong tema keseimbangan. 3.2 Analisis tematik, nisfu melambangkan kesederhanaan, iktisad. Prinsip utama Al-Quran tidak boros dan tidak kedekut. Ia memastikan ibadah berkekalan tanpa membebankan. Flexibility ayat ini mencerminkan rahmat ilahi, selari dengan tema kemudahan, yusr dalam Al-Quran, surah 945. Menurut tafsir Ibn Kathir, ayat ini menetapkan panduan awal solat malam, yang kemudian dilonggarkan, ayat 20, menunjukkan kasih sayang Allah. 3.1.3 Analisis struktur surah Al-Muzammil mempunyai ayat pendek 5-10 perkataan, mencerminkan irama seimbang yang selari dengan tema keseimbangan nisfu. Nisfahu dalam ayat 3 adalah titik permulaan tema kesederhanaan, yang disokong oleh ayat 20 yang memudahkan kewajiban. Konsep separuh bergema dengan ayat lain, contohnya surah 229 tentang talak, menunjukkan teks kohesi. Perkataan nisfahu terdiri daripada mubta' huruf, fa, selari dengan keseimbangan matematik. Surah 23 mempunyai 20 ayat, dengan nisfahu dalam ayat ketiga, hampir pada permulaan, mencerminkan struktur yang terancang. Bilangan perkataan dalam ayat ini perkataan adalah ringkas, menyokong kefasihan dan ketepatan. 3.1 Analisis kontekstual. Diturunkan di Mekah, ayat ini menyokong Nabi dalam fase dakwah yang sukar, menawarkan jadwal ibadah yang praktikal. Asbab al-nuzul. Menurut Al-Tabari, ayat ini memenuhi keperluan Nabi untuk menguatkan rohani tanpa membebankan fisikal. Prinsip kesederhanaan ini mempengaruhi hukum Madinah kemudian. Contohnya, surah 2. 3.1.6 Keindahan dan harmoni. Irama ayat, frasa pendek, flexibility, menyenangkan pendengaran. Image membahagikan malam mencipta gambaran tenang, harmoni antara tubuh dan jiwa. Harmoni tematik,
mengimbangi disiplin rohani dengan batas manusia. Surah 2:1 Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Terjemahan dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang seimbang. Konteks Surah Al-Baqarah, Surah Madinah, menetapkan peranan umat Islam selepas pertukaran kiblat ke Mekah. Ayat ini menggambarkan umat secara seimbang menjadi saksi kepada manusia. T.2 Analisis linguasatan berasal daripada akar waseto, merujuk kepada tengah atau adil. Bentuk adverbial wastan menekankan sifat keseimbangan. Frase umatan wasatan adalah aposisi, dengan umatan, umat, dan wasatan seimbang, membentuk sintaksis harmoni. Klausa selari, saksi ke atas manusia, dan Rasul sebagai saksi ke atas kamu, mencipta simetri linguistik. Katalika menghubungkan ayat ini dengan perbincangan kiblah, memastikan kesinambungan. 3.22 Analisis tematik. Wusatan mentakrifkan umat secara sederhana, mengelakkan ekstremisme, contohnya legalisme Yahudi atau asketisme Kristian, menurut Ibn Kathir. Ia meluaskan kesederhanaan nisfu daripada individu kepada komuniti. Tema keadilan. Adil, selari dengan surah 5:8, menekankan tanggung jawab universal. T.23 Analisis struktur. Terletak hampir di tengah surah Al-Baqarah 286 ayat. Wasatan mencerminkan ketengahan secara literal dan metafora. Ayat ini bertindak sebagai titik pusingan antara perbincangan kiblat, ayat 1:20 dan hukum-hukum, menunjukkan simetri. Konsep tengah bergema dengan surah Mim 9 menegaskan kohesi. 3.24 Analisis numerik. Wasatan mempunyai 5 huruf, setan, mencerminkan keseimbangan. Ayat ini mengandungi 12 perkataan, dengan wasatan sebagai perkataan ke-8, hampir di tengah ayat menyokong simetri. Surah Al-Baqarah 206 ayat dibahagi secara tematik, dengan wasatan sebagai titik keseimbangan. 3.25 Analisis kontekstual. Diturunkan selepas pertukaran kiblah, ayat ini mengesahkan identiti umat di Madinah. Asbab al-Nuzul. Menurut Al-Tabari, ia menegaskan peranan umat sebagai model keadilan. Prinsip keseimbangan mempengaruhi hukum keadilan. Contohnya surah Matar dan surah Al-Mim. Keiduan 6 keindahan dan harmoni. Irama umatan wasatan dan metafora umat tengah adalah fasih. Harmoni antara kewajiban individu, nisfu, dan kolektif. Image tengah mencipta gambaran moral yang menarik. 3.3 Kamilatun, Surah 2, 106 Al-Baqarah. Teks Tilka Asyarat Kamilah. Transliterasi, Tilka Asyaratun Kamilatun, terjemahan. Itu adalah separuh hari yang lengkap. Konteks, menggariskan puasa 3 hari semasa haji, 7 selepas pulang, bagi yang tidak mampu menyediakan haiwan korban, memastikan inklusif ibadah. 3.1 Analisis linguistik, Kamilatun. Kamila, sifat feminin, memudgasi asyaratun, menekankan kesempurnaan. Frase tilka asyaratun kamilatun adalah tegas, dengan tilka menjelaskan bilangan. Ketepatan nombor, 372 10, mencerminkan ketelitian matematik. 3.2 Analisis tematik. Kamilatun menekankan kesempurnaan, selari dengan surah 3, Aku sempurnakan agamamu. Ia melengkapkan keseimbangan nisfu dan keadilan dengan ibadah yang sempurna. Flexibility puasa sebagai alternatif mencerminkan rahmat ilahi. Kira-kira analisis struktur bahagian daripada perenggan haji. Ayat Saitul Muslim Fiji dengan klausa selari mencipta irama. Bilangan 10 berema dengan surah 19 menunjukkan simetri angka. Melengkapkan wusatan dalam Al-Baqarah menghubungkan identiti dengan amalan. 3.4 Analisis numerik. Kamilatun mempunyai 6 huruf ka'man lehenen, menyokong kesempurnaan. Frasa asyaratun kamilatun mempunyai 3 perkataan, ringkas dan tepat. 10 hari 37 adalah nombor bulat, mencerminkan kesempurnaan matematik. 3.35 Analisis kontekstual diturunkan di Madinah, menangani keperluan komuniti pelbagai. Asbab al-Nuzul. Menurut Ibn Kathir, ayat ini memudahkan haji bagi yang kurang mampu, menetapkan presiden untuk hukum alternatif. 3.36 Keindahan dan harmoni. Ketelitian nombor dan image lengkap adalah menginspirasikan. Harmoni antara accessibility dan kewajiban. Sad, hubungan antara surah Mekah ke Madinah. Surah menekankan disiplin rohani, nisfu, manakala surah 2 Dina membina identiti community, wusatan dan hukum ritual kamilatun. Menunjukkan perkembangan wahyu. Tema bersama kesederhanaan, menyokong keadilan yang memuncak dalam kesempurnaan kamilatun. Kohesi interteks, ketiga-tiga istilah bergema dengan ayat lain. Contohnya, surah Mim al-89, 5 membentuk rangkaian tematik. 1.
Penemuan struktur Al-Quran. Istilah nisfu, wusatan, dan kamilatun menunjukkan struktur Al-Quran yang sempurna. 5. 1. Kesempurnaan ketepatan linguistik. Istilah-istilah ini tepat dan fasih, mencerminkan ijaz. Panduan komprehensif, meliputi individu, komuniti, dan ritual. Keluasan, prinsip universal merentasi konteks. 5.2. Simetri perkembangan tematik. Dari usaha individu nisfu ke komuniti dan kesempurnaan kamilatun. Keseimbangan struktur, kedudukan wasatan di tengah Al-Baqarah, irama surah 23. Pasangan tema, mengimbangi etika individu dan sosial. 5. Keindahan retorik, aliterasi, paralelisme, dan ketelitian nombor. Image, separuh malam, umat tengah hari lengkap adalah kuat. Irama, frasa berirama menyenangkan. 5.4. Harmoni kesatuan tematik, kesederhanaan, keadilan, kesempurnaan bersambung. Konsistensi, flexibility mencerminkan rahmat ilahi. Hubungan surah Mekah dan Madinah bersatu. 5.5. Kohesi interteks, hubungan dengan ayat lain, contohnya surah 5. Kesatuan wahyu mengintegrasikan rohani dan hukum. Rangka holistik, menyatukan ketaatan, keadilan, dan ritual. 1. Nisfu, wusatan, nis dan kamilatun dari surah 73 Azuz 3, 2 Vestax Plat 3, dan 2 Ustauz Melam adalah manifestasi struktur Al-Quran yang sempurna, simetri, indah, harmoni, dan kohesif. Secara linguistik tepat, tematik mendalam, dan struktur seimbang, istilah-istilah ini membentuk lengkung logik, usaha individu seimbang, nisfu, identiti komuniti adil wusatan, dan ibadah lengkap, kamilatun. Analisis numerik dan kontekstual menegaskan ijaz Al-Quran, manakala hubungan antara surah menunjukkan kesatuan wahyu. Kajian ini mengesahkan keunggulan literatur dan rohani Al-Quran, menetapkan kajian lanjut ke dalam strukturnya. 2. Dengan kajian lanjut, analisis pola angka lanjutan, contohnya kiraan huruf atau istilah tambahan. Bantuan visual, carta pai untuk menggambarkan sumbangan tematik. Pendekatan antara disiplin, gabungan linguistik, teologi, dan matematik. Kertas konsep, hubungan nisfahu dan surah mukatta'at satu huruf surah 68 mimpo tiglun abstrak. Kertas konsep ini mengkaji hubungan antara istilah nisfahu, berasal dari akar nsf, merujuk kepada separuh atau pembahagian sama, dengan 3 surah mukatta'at yang mempunyai satu huruf terputus, yaitu surah 68, nun, surah mimpulu, kaf, dan surah 38, sad. Analisis ini meneroka bagaimana nisfahu dan surah-surah ini mencerminkan struktur Al-Quran yang sempurna, simetri, indah, harmoni, dan kohesif, melalui pendekatan linguistik, tematik, struktur, angka, dan kontekstual. Dengan merujuk kepada tafsir klasik, contohnya Ibn Kathir, Al-Tabari, dan leksikografi Arab, kertas ini menegaskan bahwa nisfahu melambangkan keseimbangan, manakala surah-surah mukatta'at satu huruf ini menyumbang kepada keajaiban literatur. Al-Quran melalui kesederhanaan dan simetri huruf pembukaan mereka. Hubungan ini menunjukkan kohesi Al-Quran dalam menyatukan tema keseimbangan dan ketepatan. 1. Pengenalan. Istilah nisfahu dalam surah Al-Muzammil, Tubagiya, merujuk kepada konsep separuh atau pembahagian sama, mencerminkan prinsip kesederhanaan iktisad dalam ibadah. Surah-surah mukatta'at huruf terputus, seperti surah 68, surah 50, dan surah 38 Sad-T yang bermula dengan satu huruf adalah unik karena kesederhanaan dan misteri maknanya, yang dianggap sebagai sebahagian daripada ijaz Al-Quran. Permenungan terhadap hubungan nisfahu, pembahagian sama, dengan surah-surah ini, membuka peluang untuk memahami struktur Al-Quran yang terancang, dalam mana keseimbangan linguistik, tematik, dan angka menyokong kesempurnaan teks. Kertas ini bertujuan untuk membedah hubungan ini dengan mendalam dan luas, meneroka bagaimana nisfahu dan surah-surah mukatta'at satu huruf ini mencerminkan sifat-sifat Al-Quran yang sempurna, simetri, indah, harmoni, dan kohesif. 1.1. Objektif menganalisis ketepatan linguistik nisfahu dan huruf mukatta'at, sad, dari segi makna dan struktur. Meneroka tema keseimbangan nisfahu dan hubungannya dengan surah-surah mukatta'at satu huruf. Menilai simetri dan kohesi struktur antara surah Tubuti bertiga dan surah 68-38. Mengkaji pola angka yang berkaitan dengan nisfahu dan huruf mukatta'at untuk ketepatan matematik. Mensintesis bagaimana hubungan ini menyumbang kepada struktur Al-Quran yang holistik. Sarpam 2, skop kajian ini merangkumi surah Tubuti nisfahu, surah 68 Al-Qalam, surah 50, Kaf, dan surah 38, Sad, dengan rujukan kepada ayat-ayat lain untuk kohesi interteks. Pendekatan melibatkan analisis linguistik, tematik, struktur, numerik, dan kontekstual, berasaskan teks Arab, terjemahan Sahih International,
tafsir klasik, Al-Tabari, dan leksikografi Arab, Lisan al-Arab. Analisis mengelakkan spekulasi, memfokuskan pada bukti teks dan tafsir sahih. Satr, metodologi pendekatan kualitatif digunakan, merangkumi, analisis linguistik, mengkaji akar NSF dan huruf muqatta'at, termasuk peranti retorik. Analisis tematik, mengenal pasti tema keseimbangan dan hubungan dengan surah muqatta'at disokong tafsir. Analisis struktur, menilai kedudukan ayat, panjang surah, dan hubungan interteks. Analisis numerik, mengira bilangan huruf, perkataan, atau ayat untuk pola simetri. Analisis kontekstual, mempertimbangkan konteks sejarah dan peranan surah dalam Wahyu Mekah. Data dikumpul daripada teks Al-Quran dan tafsir, dianalisis untuk menegaskan hubungan tematik dan struktur. Syarat Nisfahu Nisf awi unkus minhu qalil awi unkus minhu qalilan. Transliterasi, nisfahu awi unkus minhu qalilan. Terjemahan, separuh daripadanya atau kurangkan sedikit daripadanya. Konteks, Surah Al-Muzammil, Surah Mekah awal, Nabi Muhammad SAW, untuk solat malam selama separuh malam, mencerminkan keseimbangan antara ibadah dan rehat. 3.1.1 Analisis linguistik. Nisfahu berasal dari akar nesef, merujuk kepada pembahagian sama atau separuh. Kata ganti hu merujuk kepada malam, menyebut istilah ini tepat. Struktur ayat adalah triad, separuh, nisfahu, kurangkan sedikit, unkus, dan ayat ma, tambah, zid alaihi, mencipta formula keseimbangan. Aliterasi, nisfahu unkus, dan vokal, qalilan menghasilkan harmoni bunyi. Menurut lisan al-Arab, nisf membawa konotasi keadilan, adil dalam pembahagian, selari dengan tema simetri. 3.2 Analisis tematik. Nisfahu melambangkan kesederhanaan, memastikan ibadah praktikal, surah Wilau. Flexibility ayat ini mencerminkan rahmat ilahi, yusr, selari dengan surah 94 Menurut Ibn Kathir, ayat ini menetapkan solat malam sebagai disiplin rohani yang seimbang. 3.1 Analisis struktur surah 223 mempunyai 20 ayat. Dengan nisfahu dalam ayat ketiga, menetapkan tema awal keseimbangan. Ayat pendek 10 perkataan mencerminkan irama seimbang. Kohesi dengan ayat 20 yang memudahkan kewajiban, menunjukkan konsistensi. 3.1.4 Analisis numerik nisfahu terdiri daripada 4 huruf non-sfefe, menyokong konsep pembahagian. Ayat 23 mempunyai 5 perkataan, ringkas dan simetri. Surah 23, 20 ayat boleh dibahagikan kepada 2 bahagian, 10 plus 10, mencerminkan nisf separuh. 3.5 Analisis kontekstual. Diturunkan di Mekah, ayat ini menyokong Nabi dalam fase sukar. Asbab al-Nuzul, Al-Tabari, respons kepada keperluan rohani tanpa beban fizikal. 3.2 Surah Muqatta'at. 1 huruf, Surah 68, 90, 38, Surah 48, Surah 90, Kaf dan Surah 8 bermula dengan 1 huruf Muqatta'at yang kesederhanaannya mencerminkan ketepatan dan misteri Al-Quran. 3.1 Surah 68. Teks pembukaan. Nun wal qalami, terjemahan, Nun. Demi pena. Konteks, Surah Mekah, mengesahkan kebenaran Nabi dan Al-Quran, dengan tema ilmu dan akhlak. Linguistik, Nun adalah huruf tunggal, ringkas dan misterius. Menurut Al-Tabari, huruf muqatta'at menarik perhatian dan menegaskan ijaz. Akar nun berkaitan dengan cahaya atau pengetahuan dalam beberapa tafsir, selari dengan tema penam. Ayat Sabtu 2 menggunakan irama pendek, mencerminkan simetri. Tematik, tema ilmu dan kebenaran selari dengan keseimbangan nisfahu dalam usaha rohani. Menurut Ibn Kathir, nun mungkin merujuk kepada wahyu, menyokong tema ketepatan. Struktur, 5.2 ayat, dengan nun sebagai pembukaan tunggal, mewujudkan simetri. Kohesi dengan nisfahu, keseimbangan dalam menyampaikan ilmu. Numerik, nun 1 huruf, ayat pertama 4 perkataan mencerminkan kesederhanaan. 5.2 ayat boleh dibahagikan, 26 plus 26, selari dengan nisf. Kontekstual, diturunkan untuk menolak tuduhan terhadap Nabi, mengesahkan kebenaran wahyu. 3.2 Qaf. Teks pembukaan, Qawal Qur'anil Majid, terjemahan, Qaf, demi Al-Quran yang mulia. Konteks Surah Mekah, menegakkan kebangkitan dan kekuasaan Allah. Linguistik, Qaf, adalah huruf kuat, mencerminkan kemuliaan Al-Quran. Akar kuwef berkaitan dengan mengikuti atau kedudukan, menyokong tema ketetapan. Tematik, tema kebangkitan selari dengan keseimbangan nisfahu dalam kehidupan dan ibadah. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Struktur, 45 ayat, dengan qaf sebagai penanda tunggal. Kohesi dengan nisfahu,
keseimbangan dalam kesedaran rohani. Numerik, kaf kula 1 huruf, ayat pertama 4 perkataan, 25 ayat hampir simetri, 22 plus 23. Kontekstual, menyeru manusia untuk merenung ciptaan, selari dengan nisfahus practicality. Ti'atigebelan, sedih. Teks pembukaan, Sa' wal Qur'ani dil dhikr. Terjemahan, sad, demi Al-Quran yang mengandungi peringatan. Konteks, Surah Mekah, mengkaji kisah Nabi dan peringatan. Linguistik, set, adalah huruf tegas, melambangkan kebenaran. Akar set berkaitan dengan kebenaran atau keteguhan. Tematik, tema peringatan selari dengan keseimbangan nisfahu dalam panduan. Menurut Al-Tabari, set menegaskan kebenaran wahyu. Struktur 88 ayat dengan set sebagai pembukaan tunggal. Kohesi dengan nisfahu, keseimbangan dalam kisah dan hukum. Numerik, sedih kual 1 huruf, ayat pertama, 4 perkataan. 88 ayat boleh dibahagi, 44 plus 44, mencerminkan nisfaf. Kontekstual, menangani penentangan terhadap Nabi, selari dengan konteks nisfahu. 3 hubungan nisfahu dan surah mukataat linguistik. Nisfahu, massafa, dan huruf mukataat sahuruf mencerminkan kesederhanaan dan ketepatan. Huruf nun dalam surah 68 berkongsi akar dengan nisfahu. Tematik, nisfahus keseimbangan selari dengan tema ilmu, surah 68, kebangkitan, surah 50, dan peringatan, surah 38, yang semuanya memberi keseimbangan rohani. Struktur, surah Tubtitis 20 ayat dan surah mukataat sepanjang 52, 45, 88, menunjukkan variasi yang seimbang, dengan huruf tunggal sebagai titik simetri. Numerik, nisfahu dan huruf mukataat berkongsi kesederhanaan, 4 huruf versus 1 huruf. Bilangan ayat surah mukataat, 52-48, boleh dianalisis untuk pola separuh, contohnya 88 kuab 44 plus 44. Kontekstual, surah adalah Mekah, menangani cabaran dakwah, selari dengan nisfahus panduan praktikal. Sa penemuan, struktur Al-Quran. Kesempurnaan, nisfahu dan huruf mukataat menunjukkan ketepatan linguistik dan tematik. Simetri, pembahagian sama nisfahu dan huruf tunggal mewujudkan keseimbangan struktur. Keindahan, kesederhanaan huruf dan irama ayat adalah fasih. Harmoni, tema keseimbangan bersatu dalam rohani dan praktikal. Kohesi, hubungan interteks dengan ayat lain, contoh 2-3, 2-7 menegaskan kesatuan. 1. Kesimpulan nisfahu dan surah mukataat 1 huruf, surah 68, 28, mencerminkan struktur Al-Quran yang sempurna melalui keseimbangan, kesederhanaan dan ketepatan. Hubungan ini mengukuhkan ijaz Al-Quran, menyatukan tema rohani dan struktur numerik dalam kerangka kohesif. 2. Cadangan kajian lanjut, analisis huruf mukataat lain atau pola nombor lanjutan. Bantuan visual, carta untuk menggambarkan hubungan tematik dan angka. Kertas konsep, simetri numerik dan tematik nisfu, wusatan, kamilatun dan huruf mukataat abstrak. Kertas konsep ini mengkaji hubungan antara istilah nisfu, surah 3, wusatan, surah 2, dan kamilatun, surah 2, dengan konsep tengah, nomor 5, dan pola angka seperti 3 hingga 7, 1 hingga 9, dan 1 plus mata 5, serta hubungannya dengan huruf mukataat, yad, kaf, surah, H1, surah 42, dan surah 50, dan rujukan kepada surah 744, 30, di atasnya 19. Analisis ini menggunakan pendekatan linguistik, tematik, struktur, numerik, dan kontekstual untuk menegaskan bagaimana elemen-elemen ini mencerminkan struktur Al-Quran yang sempurna, simetri, indah, harmoni, dan kohesif. Hasil kajian menunjukkan bahwa nombor 5 melambangkan keseimbangan, nisfan, dan kesempurnaan kamilatun, manakala pola numerik dan huruf mukataat menyokong ijaz, keajaiban literatur, Al-Quran melalui simetri matematik dan tematik. 1. Pengenalan Al-Quran terkenal dengan strukturnya yang sempurna, dicirikan oleh ketepatan linguistik, simetri tematik, keindahan retorik, harmoni antara ayat, dan kohesi interteks. Istilah nisfu, separuh, surah Tubti, wusatan, seimbang, surah 2, dan kamilatun, lengkap, surah 2, melambangkan keseimbangan dan kesempurnaan, selari dengan konsep tengah, nomor 5. Permintaan ini mengaitkan nombor 5 dengan pola numerik 3 hingga 7, 1 hingga 9, 1 plus 5, dan huruf mukataat, kaf, ha, ya, ain, sad dalam surah 19 dan bab kedua, kaf dalam surah 50, serta rujukan kepada surah 19, jumlah ayat 98, berkaitan dengan mim plus 24, surah atas 9. Kertas ini bertujuan untuk membentuk hubungan ini secara mendalam dan luas, menunjukkan bagaimana elemen-elemen ini menyumbang kepada struktur Al-Quran yang holistik. 1.1 Objektif.
menganalisis ketepatan linguistik nisfu, wusatan, kamilatun, dan huruf muqatta'at. Meneroka tema keseimbangan dan kesempurnaan melalui nombor 5 dan pola angka, menilai simetri struktur antara ayat-ayat ini dan surah-surah muqatta'at. Mengkaji pola angka 3 hingga 7, 1 hingga 9, 1+5, 19, dan hubungannya dengan surah 74-30. Mensintesis bagaimana elemen-elemen ini mencerminkan struktur Al-Quran yang sempurna. 1-2 skop kajian ini merangkumi surah 73, 2, 43, 2, 96, 11, 42, 54, 30, dengan rujukan kepada ayat lain untuk kohesi. Pendekatan melibatkan analisis linguistik, tematik, struktur, numerik, dan kontekstual berasaskan teks Arab, terjemahan, Sahih International, tafsir klasik Ibn Al-Tabari, dan leksikografi Arab, Lisan Al-Arab. Analisis mengelakkan spekulasi, memfuskan pada bukti teks dan tafsir sahih. 1. Metodologi pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan. Analisis linguistik, mengkaji akar perkataan SVF, QMN, KML, dan muka, dan peranti retorik. Analisis tematik, mengenal pasti tema keseimbangan, keadilan, dan kesempurnaan, disokong tafsir. Analisis struktur, menilai kedudukan ayat, panjang surah, dan hubungan interteks. Analisis numerik, mengira huruf, perkataan, ayat, dan pola nombor, 5, 3, 7, 1, 9, 11. Analisis kontekstual, mempertimbangkan asbab al-nuzul dan konteks Mekah Madinah. Data dikumpul dari teks Al-Quran, tafsir, dan sumber leksikografi. 1. Analisis 3:1 nisfu 2 Al-Muzamil. Teks, nisfahu awi unkus minhu kalila. Nisfahu awi unkus minhu klan. Terjemahan, separuh daripadanya atau kurangkan sedikit daripadanya. Konteks, Surah Mekah, solat malam separuh malam, keseimbangan. 3.1 linguistik. Akar F merujuk kepada pembahagian sama. Nisfahu, matslafha, adalah tepat. Struktur triad, separuh, kurangkan, tambah, mencerminkan simetri. Aliterasi, nisfahu, menambah keindahan. 3.1-2 tematik nisfahu melambangkan kesederhanaan. Iktisad, selari dengan surah 25-7. Flexibility mencerminkan rahmat ilahi, surah 94-26. Ibn Kathir, menetapkan disiplin rohani yang seimbang. 3.3 numerik, nisfahu kula 4 huruf, ayat 5 perkataan. 1 hingga 9 rentang solat malam menjadikan 5 g tengah, 1 plus 9 10, 2 25. Surah 73, 20 ayat, boleh dibahagikan 10 plus 10, selari dengan nisf. 3.14 struktur dan kontekstual. Ayat ketiga dalam 20 ayat, awal surah, keseimbangan. Asbab al-nuzul, menyokong Nabi dalam dakwah Mekah. 3.2 wusatan, surah 243, teks, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً تَانٍ. Terjemahan, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang seimbang. Konteks, surah Madinah menetapkan umat sebagai adil selepas pertukaran kiblat, linguistik. Akar waste, waset, merujuk kepada tengah atau adil. Wasatan, wasatan adalah tepat. Paralelisme, saksi ke atas manusia, Rasul sebagai saksi, mencipta simetri. 3.2 tematik. Wusatan melambangkan keadilan, adil, selari dengan surah Abtan. Ibn Kathir, umat sederhana, elakkan ekstremisme, meluaskan nisfu kepada komuniti. 3.2 T, wasatan kula 5 huruf, selari dengan ring nombor tengah. 5. Ayat ke-1 dalam 2/6 ayat, hampir tengah, 2.3. 3 hingga 7, rentang keseimbangan menjadikan 5 sebagai median. 3.24 struktur dan kontekstual. Titik pusing dalam Al-Baqarah, menghubungkan kiblat dan hukum. Asbab al-nuzul, menegaskan identiti umat Madinah. 3.2 Ivor 96 Azi, Al-Baqarah. Tilka asyaratun kamilatun. Terjemahan, itu adalah separuh hari yang lengkap. Konteks, hukum puasa haji, menekankan kesempurnaan. 3.3 linguistik. Akar kemenli merujuk kepada kesempurnaan. Kamilatun huruf, kek lit nen adalah tegas. Tilka menjelaskan bilangan 10. Tilka point 2 tematik. Kamilatun melambangkan kesempurnaan, selari dengan surah 5 Vidya, melengkapkan nisfu dan wusatan dengan ibadah yang lengkap. Flexibility mencerminkan rahmat. 3.3 numerik, 3 hingga 7 hari puaju, median 5. Asyaratun 10 plus 5, mencerminkan simetri. Kamilatun 6 huruf, ayat 3 perkataan. 3.4 struktur dan kontekstual bahagian hukum haji, selari dengan wusatan. Asbab al-nuzul, memudahkan haji bagi yang kurang mampu. 3.4 huruf muqatta'at, kaf, ya,
Ain, Sad, Kaf Surah 13, Kahaya Ain Sad, 5 huruf. Surah Barbatua Al-Shura, Ham Asik, 5 huruf. Kaf, San huruf. 3.1 Hat linguistik. Huruf mukatta'at adalah misterius, menegaskan ijaz. Kaf, Ya, Ain Sad, 5 huruf. Ditambah Kaf, jumlahi 11 plus 45 jika Kaf diasingkan. 3.1 tematik Surah Blais, Kisah Nabi Rahmat, selari dengan kamilatun kesempurnaan. Surah 42, Keadilan dan Wahyu, selari dengan wusatan. Surah 50, Kebangkitan, selari dengan nisfahus keseimbangan. 3.43, numerik 5 huruf dalam surah 11 dan 42, Qaf 1 huruf, jumlah 145. Surah 19, 19 ayat 19 selari dengan surah 30. Surah 42, 53 ayat. Surah 50, 45 ayat, jumlah 98 plus 53 plus 96. 11 tidak langsung 5, tetapi kohesi dengan kamilatun ayat straight plus 6. Struktur huruf-huruf tunggal berbilang mencipta simetri pembukaan. Surah 19 dan Bakr 2 menghubungkan tema rahmat dan keadilan. 35 surah 24-30, di atasnya 19. Teks alaiha tis'ata asyar, terjemahan. Di atasnya 19. Konteks, merujuk malaikat penjaga neraka menegaskan ketepatan ilahi. 3.14 ayat 19 kuala 14, selari dengan mukatamat, dan surah 19 ayat. Surah 24, Al-Mudaththir, surah Mekah, berkait dengan surah-surah 23, Al-Muzammil, kedua-duanya mengenai Nabi dan Wahyu. 3.2, tematik, ketepatan nombor 19 mencerminkan kamilatun kesempurnaan. Menurut Ibn Kathir, nombor ini menegaskan kebenaran ilahi. 1. Penemuan, simetri numerik dan tematik kesempurnaan nisfu, 4 huruf. Wusatan, 5 huruf. Kamilatun, menunjukkan ketepatan. Huruf mukatta'at, 15, surah 50, mencerminkan ketelitian. Simetri, nomor 5 sebagai tengah, 3-9, selari dengan wusatan dan nisfu. Mukatta'at kual, 5 dan 15, 5 plus 11. Keindahan, huruf mukatta'at dan irama ayat adalah fasih. Harmoni, tema keseimbangan, nisfu wusatan, kesempurnaan kamilatun, dan ketepatan bersatu. Kohesi, hubungan antara surah 23, 2, 11, 42, dan 24, menegaskan kesatuan teks. 1. Kesimpulan, wusatan, kamilatun, huruf mukatta'at dan surah 24-30, medruhu mencerminkan struktur Al-Quran yang sempurna mengikut simetri angka, 5, 1+4, dan temperamen, keseimbangan, keadilan, kesempurnaan. Nomor 5 sebagai tengah menghubungkan unsur-unsur ini, menegaskan ijaz Al-Quran. 2. Cadangan kajian lanjut, analisis nomor lain, contohnya 7-11 dalam surah mukatta'at. Carta pi untuk menggambarkan hubungan tematik dan angka. Kertas konsep, simetri dan kesempurnaan Al-Quran melalui nisfu, wusatan, kamilatun, dan pola numerik abstrak. Kertas konsep ini mengkaji hubungan kompleks antara istilah nisfu, surah 23, wusatan, surah 2-3, dan kamilatun, surah 2-6, dengan wahyu Al-Quran, surah 96 sebagai wahyu ke-1, surah 1 sebagai wahyu ke-5, surah 73 sebagai wahyu ke-3, surah Munat 3 dan 57-8, dan 57 hijau, nisfu 1 surah, 1+1+4, dan 6 sebagai nomor sempurna. Analisis ini menggunakan pendekatan linguistik, tematik, struktur, angka, dan kontekstual untuk menegaskan bahwa unsur-unsur ini mencerminkan struktur Al-Quran yang sempurna, simetri, indah, harmoni, dan kohesif. Nomor 6. Sebagai nomor sempurna, dihubungkan dengan kesempurnaan Al-Quran kamilatun, manakala pola 2 berdudu dan 57 menunjukkan simetri dan keseimbangan, wusatan. Hasil kajian mengesahkan ijaz Al-Quran melalui integrasi tematik dan angka yang menakjubkan. 1. Pengenalan Al-Quran adalah teks ilahi yang terkenal dengan ijaz, keajaiban literatur dan rohani yang dicirikan oleh kesempurnaan, simetri, keindahan harmoni dan kohesi. Istilah nisfu separuh, surah 23, wusatan, surah 2 dan kamilatun, lengkap, surah 2-94, merangkumi prinsip keseimbangan dan kesempurnaan. Permintaan ini menghubungkan istilah-istilah ini dengan urutan wahyu, surah 96-1-3, surah mukatta'at, surah 60-50-38, dan pola angka seperti 2-37, surah 2-37, 57, nisfu 19 surah, 1+1+4, dan 6 nombor sempurna.
Kertas ini bertujuan untuk membentuk hubungan ini dengan mendalam dan luas, menunjukkan bagaimana elemen-elemen ini menyokong struktur Al-Quran yang holistik, dengan nomor 6 sebagai lambang kesempurnaan. 1.1 Objektif: menganalisis ketepatan linguistik nisfu, wusatan, kamilatun, dan huruf muqatta'at. Meneroka tema keseimbangan dan kesempurnaan melalui pola angka 237 menilai simetri struktur antara Wahyu 135 dan surah Muqatta'at 12. Mengkaji hubungan angka seperti 57 nisfu staf 15, 1 plus 1 plus 4 dan 6 sebagai nomor sempurna. Mensintesis bagaimana elemen-elemen ini mencerminkan struktur Al-Quran yang sempurna. 1.2 Skop kajian ini merangkumi surah Tubuh 3, 2 Sabs 3, 2 Bestat 96, 96, 1, 6 pun Mingulpam, dengan rujukan kepada surah 2237 dan surah Dudugi 430, nomor 11. Pendekatan melibatkan analisis linguistik, tematik, struktur, numerik, dan kontekstual, berasaskan teks Arab, terjemahan Sahih International, tafsir klasik Ibn Kathir, Al-Tabari, dan leksikografi Arab, Lisan al-Arab. Analisis mengelakkan spekulasi, memfokuskan pada bukti teks dan tafsir sahih. Satu metodologi pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan. Analisis linguistik, mengkaji akar perkataan, NSF, TST-ML, huruf muqatta'at, dan peranti retorik. Analisis tematik, mengenal pasti tema keseimbangan, keadilan dan kesempurnaan, disokong tafsir. Analisis struktur, menilai kedudukan ayat urutan wahyu dan hubungan interteks. Analisis numerik, mengira huruf, perkataan, ayat, dan pola nombor, 237 114. Analisis kontekstual, mempertimbangkan asbab al-nuzul dan konteks Mekah, Madinah. Data dikumpul dari teks Al-Quran, tafsir, dan sumber leksikografi. 1. Analisis. 3 Qamar nisfu, surah 2-3 Al-Muzammil. Teks nisfahu au inkus minhu qalila, nisfuhu qalilan. Terjemahan, separuh daripadanya atau kurangkan sedikit daripadanya. Konteks, surah Mekah, wahyu ketika, solat malam separuh malam, keseimbangan. 3.1 cited, linguistic, akan of sefamna, separuh atau bagian baru berfamruf, struktur triad separuh, kurangkan tambah, simetri. Aliterasi, nisfahu ungkus, menambah keindahan. 3.2 Tematik nisfahu melambangkan kesederhanaan, iktisad, selari dengan surah 25-67. Flexibility mencerminkan rahmat, surah 54-56. Ibn Kathir, disiplin rohani yang seimbang. 3.1 Numerik, nisfahu 4 huruf, ayat 5 perkataan. 1 hingga 9 rentang solat malam, wuli mengah. Surah 23 20 ayat, putus pul. Nomor surah 23 Dudi plus T awas tu. Nisfu 10 5. 3.174, surah Mudathir mencerminkan simetri. 3.1.4, struktur dan kontekstual. Wahyu ketiga, awal dalam urutan wahyu, menetapkan keseimbangan, asbab al-nuzul Al-Tabari, menyokong Nabi dalam dakwah Mekah. 3.2 Wusatan, Pestul Strat 43, Al-Baqarah, Wahyu Madinah. Teks, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَثَلِجَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Terjemahan, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang seimbang. Konteks, surah Madinah, menetapkan umat sebagai adil selepas pertukaran kiblat. 3.21 Linguistik, tengah atau adil. Wasatan, 5 huruf. Paralelisme, saksi ke atas manusia, Rasul sebagai saksi, mencipta simetri. 3.22 Tematik, wusatan melambangkan keadilan, selari dengan surah 5 Malabtan. Meluaskan nisfu kepada komuniti. 3.23 Numerik wasatan, 5 huruf, nomor tengah. Ayat ke-1 dalam 286 ayat, hampir tengah, 2 sakus waktu 3 hingga 2, 5, median. 3.24 Struktur dan kontekstual. Titik pusing Al-Baqarah, menghubungkan kiblat dan hukum. Asbab al-Nuzul, menegaskan identiti umat Madinah. 3 Kamilatun, surah 2, Seldimatuna. Teks, Tilka asyaratun kamila, til asyaramilatun. Terjemahan, itu adalah separuh hari yang lengkap. Konteks, hukum puasa haji 3+7-10, menekankan kesempurnaan. 3.1 Linguistik, akar KML, kesempurnaan. Kamilatun, 6 huruf, kamilan. Tilka menjelaskan bilangan 10. 3.2 Tematik, Kamilatun melambangkan kesempurnaan surima, melengkapkan nisfu dan wusatan. 3.7-10, 10 plus metri. Kamilatun 6 huruf, nomor sempurna, 1 plus 2 plus T 66, hubung dengan 1 plus 6 plus 6 16. Fa, struktur dan kontekstual. Bahagian hukum haji, melengkapkan wusatan, bab al-nuzul, memudahkan haji.
34 Wahyu 1:3-1 Surah 96 Wahyu ke-1:19 ayat, tema permulaan Wahyu Iqra. Surah 23 Al-Muzammil, Wahyu ke-3:20 ayat, tema keseimbangan nisfu. Surah 1 At-Tiha, Wahyu ke-5, 7 ayat, tema kesempurnaan doa. Numerik 1-5 Zimian, si nomor 2.5, hampir 5, jumlah ayat. 19 plus 2 kru plus marker 6, partner nomor 2 23, mencerminkan simetri. Nomor Wahyu, 1-2 plus 6, nomor sempurna. Di Kwa Atat Surah 68-53, Surah 68, Nun 52 ayat, tema ilmu. Surah 50, Qaf, part 5 ayat, tema kebangkitan. Surah 38, Sad 88 ayat, tema peringatan. Numerik, jumlah ayat, 68 plus 50 156, 1 plus 5 plus 11, Surah 3, hubung dengan Wahyu ketiga. Huruf muka 1 huruf setiap surah, kesederhanaan. 36, Pola 233 Surah 2 Al-Baqarah, 286 ayat, Wusatan Kamilatun. Surah 3 Ali Imran, 200 ayat, tema keadilan. Surah 7 Al-Araf, 26 ayat, tema keseimbangan. Numerik, 2 plus 3 plus 7 12, San 2 3, hubung dengan Wahyu ketiga. 2 plus 3 7 12, 5 plus 7 12, selari dengan nisfu sab 12, 57 plus 57 staf 12. Jumlah ayat 200 plus 2 nat lenaun 92, 6 plus mas 2 11, tidak langsung 5 tetapi kohesi. 37 nisfu 14 surah kual ini 7 numerik, 1 babat surah ro 2 al 57 mencerminkan nisfu separuh. 5 plus 17, selari dengan pola 237. 1 plus mara 6, nombor sempurna, hubung dengan kamilatun. 3.8 nombor sempurna 6 matematik, 6 adalah nombor sempurna, 1 plus 2 plus 3 6, hubungan, kamilatun wal 6 huruf. Wahyu 1 plus 2 plus 3 6, surah 96 23. Mencerminkan kesempurnaan Al-Quran. Satu penemuan kesempurnaan, nisfu 4 huruf, wusatan, kamilatun 6 huruf, dan nombor 6 menegaskan ketepatan. Simetri, nomor 5, tengah, 57 nisfu 1 plus 13, dan 237 mencerminkan keseimbangan. Keindahan, irama ayat dan huruf muqatta'at adalah fasih. Harmoni, tema keseimbangan, nisfu wusatan, dan kesempurnaan bersatu. Kohesi, hubungan antara wahyu, surah muqatta'at, dan pola 2.76 menegaskan kesatuan. 1. Kesimpulan, nisfu wusatan, kamilatun, Wahyu 1:35, surah muqatta'at, dan pola 2.37 mencerminkan struktur Al-Quran yang sempurna. Nomor 6 sebagai nomor sempurna melambangkan kamilatun, manakala 57 dan 2.37 menegaskan simetri nisfu dan wusatan. Hubungan ini mengesahkan ijaz Al-Quran. 2. Cadangan kajian lanjut, analisis pola nomor lain contohnya 19. Chart tapai untuk hubungan tematik dan angka. Kertas konsep, simetri surah 7 Bibliu, dan pola 237 dalam struktur Al-Quran abstrak. Kertas konsep ini mengkaji hubungan antara surah 73 Al-Muzammil yang mempunyai 20 ayat, direpresentasikan sebagai 7320, dengan pola angka 237, dan bagaimana ini mencerminkan struktur Al-Quran yang sempurna, simetri, indah, harmoni, dan kohesif. Istilah nisfu, surah 73 yang merujuk kepada separuh atau pembahagian sama, menjadi titik fokus, dihubungkan dengan pola 2237, surah 237, dan unsur angka lain seperti 5, 6, 57, nisfu sabda bat surah, dan nomor sempurna. Analisis ini menggunakan pendekatan linguistik, tematik, struktur, angka, dan kontekstual untuk menegaskan bahwa pola 2 dan pola 2 menyokong simetri dan keseimbangan Al-Quran, mengikut tema nisfu, wusatan, surah 2, dan kamilatun, surah 26. Hasil kajian mengesahkan ijaz Al-Quran melalui integrasi angka dan tematik yang menakjubkan. 1. Pengenalan Al-Quran terkenal dengan strukturnya yang sempurna, dicirikan oleh ketepatan linguistik, simetri tematik dan angka, keindahan retorik, harmoni antara ayat, dan kohesi interteks. Surah 23, Al-Muzammil sebagai wahyu ketiga, mempunyai 20 ayat dan mengandungi istilah nisfu, sinu, yang merujuk kepada separuh, atau pembahagian sama, melambangkan keseimbangan iktisad. Permintaan ini menghubungkan bilangan ayat surah 20 ayat, dengan representasi angka 7320, nomor surah 73 diikuti jumlah ayat 20, dan pola 237, yang sebelum ini dikaitkan dengan surah 2, 3, dan 7. Kertas ini bertujuan untuk membeda hubungan ini dengan mendalam dan luas. Meneroka bagaimana 730, kami merujuk kepada rujukan Al-Quran, dan rujukan kepada rujukan Al-Quran, 237, dan elemen angka lain seperti 5, 6, dan 57.
1.1 Objektif, menganalisis ketepatan linguistik nisfu dalam surah 73 dan hubungannya dengan 73-20. Meneroka tema keseimbangan nisfu dan simetri dalam konteks pola 237, surah 23. Menilai simetri struktur surah 73 dengan 20 ayat dan pola angka 2320. Mengkaji hubungan angka antara 2320, pola 237, dan elemen seperti 5, 6, 5, 7. Mensintesis bagaimana elemen-elemen ini mencerminkan struktur Al-Quran yang sempurna, simetri, indah, harmoni, dan kohesif. Saat 2 skop kajian ini merangkumi surah 73, nisfu, surah 2 Besrafpati, surah 2 Berstrabas 96, Kamilatun, surah 2, D7. Dengan rujukan kepada surah 96, 1, 68, 38, dan 24 di 30 untuk kohesi. Pendekatan melibatkan analisis linguistik, tematik, struktur, numerik, dan kontekstual, berasaskan teks Arab, terjemahan Sahih Internal, tafsir klasik Ibn Kathir al-Tabari, dan leksikografi Arab, Lisan al-Arab. Analisis mengelakkan spekulasi, memfokuskan pada bukti teks dan tafsir sahih. 1. Metodologi, pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan. Analisis linguistik, mengkaji akar perkataan NF, KML, dan peranti retorik. Analisis tematik, mengenal pasti tema keseimbangan, keadilan dan kesempurnaan, disokong tafsir. Analisis struktur, menilai kedudukan ayat, urutan wahyu, panjang surah, dan hubungan interteks. Analisis numerik, mengira huruf, perkataan ayat, dan pola nombor, 7327, 5657. Analisis kontekstual, mempertimbangkan asbab nuzul dan konteks Mekah Madinah. Data dikumpul dari teks Al-Quran, tafsir, dan sumber leksikografi. 1. Analisis 3.1 Nisfu, surah Muzammil, teks, nisfahu awi inqus minhu kalila, terjemahan, separuh daripadanya atau kurangkan sedikit daripadanya. Konteks, surah Mekah ketiga, solat malam separuh malam, keseimbangan iktisad. 3.1 Linguistik. Akar NSF, separuh atau pembahagian sama. Nisfahu, 4 huruf, tepat. Struktur triad, separuh, kurangkan, tambah sa, ayat sferinpat, Timur 3. Aliterasi, nisfahu unkus, menambah keindahan, menurut Lisan al-Arab. 3.1 Tematik, nisfahu melambangkan kesederhanaan, iktisad, selari dengan surah 25 tidak boros, tidak kedekut. Flexibility mencerminkan rahmat ilahi, surah 94-56. Ibn Kathir, menetapkan disiplin rohani yang seimbang. 3.13 Numerik, nisfahu 4 huruf. Ayat 73 5 perkataan. Surah 73 20 ayat. Boleh dibahagi 10 plus 10, mencerminkan nisfu, separuh. 733 surah 20 ayat, 2 plus dia 10, tengah, selari dengan wusatan. 2 plus 02, hubung dengan pola 237. Nombor surah 73, 2 plus dia 10, nisfu 10, wal 5. Separuh 74, surah mencerminkan simetri. 23 dan 24 adalah pasangan Mekah awal. 3.1.4 Struktur dan kontekstual. Surah 73, sebagai wahyu ketiga, dengan 20 ayat pendek, 5-10 perkataan, mencerminkan irama seimbang. Asbab al-Nuzul, al-Bari, menyokong Nabi dalam dakwah Mekah dengan panduan praktikal. Kohesi dengan surah 74, wahyu keempat, kedua-duanya menangani cabaran awal Nabi. 3.2, hubungan 2-37, surah 2-32. Surah 2 Al-Baqarah, 2-6 ayat, mengandungi wusatan, 21 dan sistem, simetri dan pola 2-3-7 dalam surah 73-73-20. Kertas konsep ini akan meneruskan analisis hubungan antara nisfu, surah 7 dan pola angka 2-3-7, dengan fokus pada bilangan ayat surah 73, yang menghasilkan 7-3-20, dan kaitannya dengan surah 2-3-7. Kami akan mengintegrasikan elemen-elemen sebelumnya seperti wusatan, kamilatun, wahyu ke-1, surah ke-9 muqatta'at, surah 68-38, untuk memastikan kesinambungan dengan analisis terdahulu. Berikut adalah penerusan analisis. Tikam 2, hubungan dengan pola 2-2-37, surah 2-3, sambungan surah 2-46 ayat, mengandungi wusatan, 2-9, dan kamilatun, melambangkan keadilan kesempurnaan. Surah 3 Ali Imran 200 ayat, menekankan tema keadilan dan keteguhan iman. Surah 7 Al-A'raf 26 ayat, menonjolkan keseimbangan antara peringatan dan hukum. 3.1 Linguistik Wusan, Lugistab Spot 3, akar Weste 5a, melambangkan tengah atau keadilan. Kamilatun, Surah 2 16, 6 et
menandakan kesempurnaan. Surah 3 dan 7 menggunakan bahasa yang fasih dengan paralelisme dan irama, selari dengan nisfahu striat struktur. 2. Tematik. Wusatan mencerminkan umat yang adil, meluaskan nisfus keseimbangan individu kepada komuniti. Kamilatun menegaskan kesempurnaan ibadah, puasa 37-10 hari, selari dengan tema kesempurnaan. Surah 3, keadilan dan iman, menyokong wusatan. Surah 7, keseimbangan antara kisah Nabi dan hukum menghubungkan nisfu dan wusatan. Menurut Ibn Kathir, surah 2, 3 dan 7 ialah antara surah Madinah yang membentuk identiti umat, selari dengan tema keseimbangan dan kesempurnaan. 3.2 Pitian numerik, pola 237 nombor surah Sued plus 7-12, sub plus 2-3, mencerminkan wahyu ketiga, surah P3. Jumlah ayat, 22 dalam surah 26, plus 2-3-3, surah 3, plus 2-2, 6 plus 9 plus 2 menjadi 11, walaupun tidak langsung berkait dengan 5, menunjukkan kohesi tematik. Wusatan 5 huruf, selari dengan nombor tengah. Kamilatun 6 huruf, nombor sempurna, 1 plus 2 plus 3 6. Hubungan dengan 2 3 20, 2 plus dia 10, 10 2 5, tengah, selari dengan wusatan. 2 plus 0 2, menghubungkan dengan nombor 2 dalam pola 2 3 7. 57, nisfu 114 surah, selari dengan 2 plus D plus 7 12. 3.24, struktur dan kontekstual. Surah 2, 3 dan 7 adalah surah Madinah yang panjang, membentuk kerangka hukum dan etika umat, melengkapkan nisfus keseimbangan individu. Asbab al-Nuzul, Tabari, surah 2 menetapkan identiti umat, wusatan. Surah 3 menangani cabaran iman, dan surah 7 mengimbangi kisah dan hukum, selari dengan nisfus flexibility. Kohesi dengan surah Tubutia, keseimbangan individu, diluaskan kepada komuniti, dan disempurnakan dalam ibadah. 3 surah 96 1 dan hubungan wahyu. Wahyu ke-1, surah ayat memulakan wahyu dengan ikra, bacalah, menekankan ilmu. Surah Al-Fatihah, wahyu ke-5, 7 ayat, doa yang sempurna. Surah Tobiviki Al-Muzammil, wahyu ke-3, 20 ayat, keseimbangan ibadah. Surah bentuk urutan wahyu. 1 3 plus mina, urung 2 muntah. 5 hampir 5 tengah. Jumlah ayat, 19, surah 96, plus 7 surah 1, plus 20 surah P2 Bapa 6. Bapa 6 bulan 2 23, mencerminkan simetri. Wahyu 1 plus 2 plus 3 6, nombor sempurna selari dengan 6 huruf. 7 3 20, ayat keluar plus ayat 10, 7 plus T plus 0, 12, selari dengan pola 2 3 2 plus T plus 7 12. Dobi 3, 7 plus 3 10, sandwich 5, tengah. 37, separuh 7 al-Mudathir. 23 dan 24 adalah pasangan wahyu awal, 3 dan 4, mencerminkan simetri. 332 tematik, surah 9 Nahyu, ilmu sebagai asas. Surah 1, doa yang sempurna, melambangkan kamilatun. Surah 73, keseimbangan ibadah, nisfu, menghubungkan ilmu dan amalan. Menurut Al-Tabari, wahyu awal ini membentuk asas rohani Nabi, selari dengan keseimbangan nisfu. 3.3, struktur surah 19 ayat, dan surah kontras dengan surah 23, 20 ayat, tetapi bersatu dalam tema ilmu, doa, dan ibadah. Kohesi. Surah 23 nisfu menyokong fleksibilitas dalam surah panggilan untuk belajar dan surah sats kesempurnaan. 3.4, surah 63 58. Surah 68, 52 ayat, tema ilmu dan kebenaran. Surah 50, 85 ayat, tema kebangkitan. Surah 38, sad, 88 ayat, tema peringatan. Jumlah ayat 16 plus 50 plus 356, 1 plus 5 12 selari dengan pola 2 3 7, 2 plus 3 7 12. Huruf muka taat, 1 huruf setiap surah, kesederhanaan selari dengan nisfus pembahagian sama. 6 plus 8 11, 50, mim plus 0, 38, 3 plus 8 12, jumlah 11 plus 11 30, hubung dengan surah 24 30. 3.42 tematik. Surah 68 ilmu, selari dengan surah 96. Surah 50, kebangkitan, selari dengan nisfus keseimbangan dunia akhirat. Surah 38 peringatan, selari dengan keadilan-keadilan. 3.43 struktur huruf mukat huruf, mencipta simetri pembukaan, selari dengan nisfus kesederhanaan. Kohesi dengan surah Tubuti, tema ilmu, kebangkitan dan peringatan menyokong keseimbangan. 35 pola 237 dan 7720. Pola 237. Surah 2 37 12. 1 plus 2 3 selari dengan wahyu ketiga. Surah 7 Bigia.
Jumlah ayat 286 plus 200 plus 206, 6 plus 92, 6 plus 92 walaupun tidak langsung 5 menunjukkan kait tematik. 7 20, 2 3 30, 3 plus 3 12 selari dengan 2 plus 3 plus 2 12, 7 plus 3 10, 10 rada 25, mencerminkan tengah wusatan. 2 plus 0 2, menghubungkan dengan nomor 2 dalam pola 2 3 7. Hubungan dengan imimbel 7, sapla blat surah hula 2 57 nisfu. 5 plus 7 12 selari dengan 2 3 7, 2 plus D plus 7 12. Sapla 1 plus 4 6, nomor sempurna, hubung dengan kamilatun. T.6, nomor sempurna 6 dan kesempurnaan matematik. 6 adalah nomor sempurna, aflah di 6. Hubungan, kamilatun igual 6 huruf. Wahyu 0 plus 2 fetidiat 6. Surah 96, menyokong tema kesempurnaan Al-Quran. 3 pejoda, surah 74 dan hubungan teks, alaiha tis'ata asyar, di atasnya 19, numerik, 15 equal 5 plus 14, selari dengan pola muka taat, 2 plus bar 45. Surah 24 5 ayat, pasangan dengan surah 23, 20 ayat, 23 lupa, 1 plus par plus 12, selari dengan 12 3 Tematik, ketepatan nomor 11 mencerminkan kesempurnaan kamilatunes. 1. Penemuan kesempurnaan, nisfu 4 huruf, wusatan 5 huruf, kamilan huruf, dan dudu giga 20, menegaskan ketepatan linguistik dan angka, simetri, dudu 3 plus 2 plus 12, selari dengan pola 2 3 plus 3 plus 7 12, nomor 5 dan mim 7 nisfu 11, mencerminkan keseimbangan. Keindahan, irama ayat surah 23 dan huruf muqatta'at adalah fasih. Harmoni, tema keseimbangan, nisfu wusatan, dan kesempurnaan milatun bersatu. Kohesi, hubungan antara surah 323, 96, 160 50, 324-30 menegaskan kesatuan teks. Kesimpulan, surah 73 dengan 20 ayat, dan pola 3-7, mencerminkan struktur Al-Quran yang sempurna melalui simetri angka 26 mimudud, dan tematik, nisfus keseimbangan, keadilan, kesempurnaan kamilatuns. Dudu 3-20, 2 plus 12 selari dengan 2-37, 2 plus 3 plus 17, manakala nomor 6 melambangkan kesempurnaan Al-Quran. Hubungan ini mengesahkan ijaz Al-Quran melalui integrasi angka dan tematik yang menakjubkan. 2. Cadangan kajian lanjut, analisis pola nomor lain, contohnya, 11, 16 dalam surah Muqatta'at. Bantuan, karton visual untuk menggambarkan hub tematik dan angka 320 dan 237.